Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 3. Okey, bagi membincangkan bab 1 rangsangan dan gerak balas untuk subtopik yang terakhir iaitu 1.4 kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. Okey, jadi ada dua standard pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini iaitu yang pertama, pelajar dapat menjelaskan dengan contoh jelas penglihatan dan pendengaran haiwan, dan yang kedua, pelajar boleh berkomunikasi mengenai bagaimana organ deria menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Okey, baik. Jadi kita akan terlebih dahulu membincangkan tentang penglihatan dalam haiwan. Jadi kita dapat tengok dekat sini, terdapat dua jenis penglihatan dalam haiwan iaitu penglihatan stereoskopik dan penglihatan monokular. Okey, jadi kita akan pergi satu persatu. Okey, penglihatan stereoskopik ni biasanya terdapat pada haiwan-haiwan seperti kucing, burung hantu dan juga manusia. Kita sendiri pun ada penglihatan stereoskopik. So, bagaimana kita nak tahu penglihatan tu ialah penglihatan stereoskopik? Okey, ia apabila sepasang mata tu terletak di hadapan kepala. Macam kita manusia, mata kita ada dekat depan kepala kita. Samalah juga macam haiwan seperti kucing, burung hantu, mata mereka juga terdapat di hadapan kepala mereka. Okey, tapi kalau penglihatan monokular ni, dia biasanya terdapat pada haiwan seperti tikus, ayam dan arnab. Okey, di mana sepasang mata mereka tu terletak di sisi kepala, maksudnya ada dekat tepi kepala mereka. Okey, jadi apabila terdapat penglihatan stereoskopik dan penglihatan monokular ni, kita dapat tengok kat sini, medan penglihatan yang dihasilkan juga pun turut berbeza. Kalau kita perhatikan pada gambar ini, okey, di mana ini adalah burung hantu, matanya ada kat depan. So kita dapat tengok dekat sini. Okey, yang color biru ni adalah medan penglihatan monokular. Manakala yang color purple ni adalah medan penglihatan stereoskopik. Okey, so sekarang ni kita ada sepasang mata kan, kita ada dua mata. Jadi mata kanan kita ni dia boleh, dia ada medan penglihatan dia sendiri dan mata kiri kita pun dia ada medan penglihatan dia sendiri. So kita dapat tengok dekat sini, okey, medan penglihatan mata kanan dan medan penglihatan mata kiri ni dia bertindih, dia bertindan. So, kawasan yang bertindan ni lah yang color purple ni. Jadi, kita cakap dekat sini yang medan penglihatan yang bertindih ni adalah medan penglihatan stereoskopik. Okey, so kalau kita dapat tengok kat sini pun saiz medan penglihatannya pun mungkin 180 darjah macam tu lah. Okey. Tapi kalau kita tengok penglihatan monokular pada haiwan seperti tikus, ayam dan arnab pula, okey, disebabkan oleh kedudukan matanya berada di sisi kepala, okey, maka medan penglihatannya lebih luas. Okey, kalau kita tengok yang color biru ni, okey, ini adalah medan penglihatan monokular. Manakala kawasan yang bertindih ni adalah medan penglihatan stereoskopik. Okey, melalui dua gambar ni pun kita dapat tengok bahawa medan penglihatan stereoskopik bagi haiwan seperti burung hantu, kucing, manusia ni adalah lebih besar. Okey, berbanding medan penglihatan stereoskopik yang ada pada haiwan seperti tikus, ayam dan arnab. Okey, sebab itulah mereka ini memiliki penglihatan monokular kerana kedudukan matanya berada di sisi kepala. Okey, jelas? Tak apa, lepas ni kita akan tengok lebih dalam lagi perbezaan di antara dua jenis penglihatan ini. Okey, baik. Sekarang kita akan masuk kepada perbezaan di antara penglihatan stereoskopik dengan penglihatan monokular. Okey, jadi untuk penglihatan stereoskopik ni, tadi pun cikgu dah cakap kan, kedua-dua mata terletak di hadapan kepala. Okey, kemudian keluasan medan penglihatannya lebih kecil. Okey, lebih kecil sebab dia just nampak dekat depan je lah. Okey, macam belakang kepala tak nampak. Okey, kemudian medan penglihatan yang bertindih juga agak besar ataupun banyak. Yang tadi tu yang kawasan yang color ungu tu, color purple tu, okey, itu menunjukkan pertindihan di antara medan penglihatan mata kanan dengan medan penglihatan mata kiri. Jadi, melalui pertindihan tu tadi, maka terbentuklah imej 3 dimensi. Okey, di mana pembentukan imej 3 dimensi pada medan penglihatan yang bertindih ni membolehkan haiwan seperti kucing, dan burung hantu tadi tu boleh menganggar, boleh menganggar saiz
jarak dan kedalaman sesuatu objek tu dengan lebih tepat. Itu dia punya kelebihan lah. Kelebihan penglihatan, medan penglihatan yang bertindih tadi. Dia boleh hasilkan imej 3 dimensi yang membolehkan haiwan yang ada penglihatan stereoskopik ni untuk menganggar jarak, saiz dan kedalaman sesuatu objek dengan lebih tepat. Okey, kemudian keupayaan untuk menganggar jarak dengan sangat baik ini akan membantu haiwan tu tadi dalam proses dia memburu makanan. Okey, dan biasanya manusia, okey, dan kebanyakan haiwan pemangsa mempunyai penglihatan stereoskopik. Okey, kemudian kita tengok pula penglihatan monokular. Okey, tadi pun cikgu dah beritahu untuk penglihatan monokular kedua-dua mata terletak di sisi kepala. Okey, jadi bila mata tu berada di sisi kepala kanan dan kiri menyebabkan medan penglihatannya sangat besar. Okey, keluasan medan penglihatannya sangat besar. Okey, jadi disebabkan kedudukan mata tu di sisi, maka medan penglihatan yang bertindih tu sangatlah kecil ataupun sedikit. Maka ini menjadikan terbentuknya imej 2 dimensi. So bila dia imej 2 dimensi, maka haiwan yang ada penglihatan monokular ni dia tidak dapat menganggar saiz, jarak dan kedalaman sesuatu objek tu dengan baik. Tak sama macam yang penglihatan stereoskopik tadi. Yang penglihatan stereoskopik tadi tu adalah imej 3 dimensi kan. Mereka boleh menganggar saiz, jarak dan kedalaman dengan sangat bagus. Tapi kalau penglihatan monokular ni, mereka hanya mempunyai imej 2 dimensi saja. Jadi mereka tak dapatlah menganggar jarak, saiz dan kedalaman dengan baik. Okey, so tapi mereka ni ada kelebihan mereka sendiri. Okey, disebabkan kedudukan mata di sisi kepala, maka medan penglihatan mereka lebih luas. Okey, medan penglihatan mereka lebih luas berbanding penglihatan stereoskopik. Ini membolehkan mereka, memberikan keistimewaan bagi mereka untuk mengesan musuh yang datang dari mana-mana arah. Okey, maksudnya kalau ada musuh nak datang tangkap mereka, nak menyerang hendak mereka daripada belakang, mereka dah boleh nampak dah. Okey, sebab apa? Kerana medan penglihatannya lebih luas. Okey, dan kebanyakannya haiwan-haiwan yang ada penglihatan monokular ni adalah haiwan-haiwan mangsa. Okey, jelas? Okey, baik. Sekarang kita akan masuk kepada pendengaran dalam haiwan. So, pendengaran ini kita kenali sebagai pendengaran stereofonik. Okey, apa itu pendengaran stereofonik? Ia adalah pendengaran yang menggunakan kedua-dua belah telinga. Okey, jadi apa keistimewaan bila kita mendengar menggunakan kedua-dua belah telinga? Okey, ia akan membolehkan kita menentukan arah bunyi dengan tepat. Okey, kemudian dia akan membantu kita menentukan lokasi sumber bunyi. Okey, selain itu dia sangat membantulah haiwan-haiwan tadi. Contohnya dia dapat membantu haiwan pemangsa untuk menentukan lokasi mangsa berdasarkan bunyi yang dikeluarkan oleh mangsa dia. Macam tu. Kemudian pendengaran stereofonik juga turut membantu haiwan mangsa tu tadi untuk menentukan lokasi pemangsa dia, lokasi pemburu dia supaya dia cepat-cepat dapat melarikan diri daripada pemangsa. Macam itulah contohnya. So kalau kita tengok dekat gambar rajah ini, ini adalah satu aktiviti yang dilakukan oleh 2 orang pelajar untuk membuktikan pendengaran stereofonik. Macam manusia kita pun ada pendengaran stereofonik sebab kita ada 2 telinga. So, apa yang pelajar ni buat? Seorang pelajar ni dia tutup mata dia. Tutup mata. And then kawan dia ni akan tiup saxophone ni ataupun apa ni, trompet. Kemudian bila dah tiup, so kawan dia ni akan cuba mengesan daripada mana datangnya arah bunyi tu. Tapi walaupun matanya tertutup, dengan senang pelajar ini boleh cakap arah sumber bunyi itu datang daripada kanan. So macam mana pelajar ni dia tahu bunyi itu datang daripada kanan? Kawan dia tiup trompet daripada kanan sedangkan mata dia tertutup. Ini menjelaskan bahawa perbezaan masa. So kalau kita tengok dekat sini, ini telinga kanan, ini telinga kiri. So telinga kanan ni dia akan menerima sumber bunyi itu lebih awal berbanding telinga kiri. Maksudnya telinga kanan dulu yang dengar bunyi, baru telinga kiri.
Okey, kemudian telinga kanan ni dia lebih dekat dengan sumber bunyi, maka telinga kanan ni akan mendengar bunyi tu lebih kuat berbanding bunyi yang didengar di telinga kiri. Okey, maka maklumat-maklumat yang diterima ni tadi akan dihantar ke otak dan seperti biasalah otak akan mentafsirkan impuls yang dihasilkan, maka otak pun dapatlah menganggar jarak dengan tepat. Okey, menganggar arah datangnya bunyi itu dengan tepat walaupun dalam keadaan mata tertutup. Okey, kerana apa? Kerana disebabkan oleh perbezaan masa dan juga kekuatan bunyi yang dikesan oleh kedua-dua belah telinga. Okey, jelas? Okey, jadi kita masuk pula kepada frekuensi pendengaran haiwan. Sebelum ni kita pernah belajar pendengaran manusia. Okey, pendengaran manusia julat frekuensi pendengaran kita ni terhad kepada 20 hingga 20,000 Hz. Jadi kalau ada mana-mana bunyi yang berada di luar julat frekuensi ni, maka kita tak dapat dengarlah, kita tak dapat kesan. Okey, tapi berbeza dengan haiwan. Okey, ada haiwan-haiwan yang memiliki julat frekuensi yang jauh lebih besar daripada kita manusia. Okey, contohnya dekat sini singa laut. Singa laut memiliki julat frekuensi pendengaran 450 hingga 50,000 Hz. Kita manusia 20,000 Hz je. Okey, dolphin 40 hingga 100,000 Hz. Kalau gajah 16 hingga 12,000 Hz. Anjing 67 hingga 45,000 Hz. Kelawar. Okey, kelawar ni 2,000 hingga 110,000 Hz. Okey, manakala tikus, dia boleh mengesan frekuensi bunyi dalam julat 200 hingga 80,000 Hz. Okey. Okey, kemudian kita masuk kepada organ deria yang menjamin keseimbangan haiwan di bumi. Okey, haiwan-haiwan ni juga dia berupaya mengesan rangsangan yang ada di sekeliling dia menggunakan organ deria masing-masing. Kadang-kadang ada organ deria pada haiwan ni yang tak ada pada kita manusia. Okey, jadi gerak balas yang terhasil terhadap rangsangan tu tadi akan membantulah haiwan-haiwan ni tadi untuk meneruskan kesinambungan hidup mereka di bumi ni. Okey, biasanya untuk selamatkan diri dan sebagainya. Kita tengok contoh contoh macam kumbang. Kumbang ni dia akan merembeskan sejenis hormon feromon, di mana hormon ni membantu dia mencari pasangan. Kalau ikan pula, kalau awak perasan pada ikan, pada badan ikan kita nampak ada satu macam garis kan. Itu kita panggil garis lateral. So garis ni dia akan garis lateral pada ikan ni dia akan membantu ikan tu tadi mengesan arus air di sekitarannya. So kalau ada pemangsa nak tangkap ikan tu dapat kesan daripada awal lagi dan akan lari. Okey, kemudian kita ada juga contoh haiwan seperti belut elektrik yang mana special, dia boleh menghasilkan medan elektrik untuk melindungi diri dia. So ini adalah organ jenis-jenis contoh-contoh organ deria yang ada pada haiwan untuk memastikan mereka ni terus hidup di bumi ini. Okey, Alhamdulillah kita telah pun habis bab 1 tingkatan 3. Jadi ini adalah latihan pada hari ini. So latihan yang pertama, berikan 2 jenis penglihatan haiwan. Tadi kita dah bincang apa dia? Penglihatan stereoskopik dan penglihatan monocular. Okey, kemudian nyatakan faktor yang menentukan jenis penglihatan haiwan. Apa tadi Okey, yang satu tu kedudukan mata dia kat depan. Yang satu lagi tu kedudukan mata dia di sisi kepala. So, apakah faktor itu? Okey, yang ketiga, apakah jenis penglihatan pengguna primer? Okey, cuba ingat balik masa tingkatan 2 kita ada belajar rantaian makanan. So, pengguna primer ni adalah pengguna organisma yang makan pengeluar, yang makan tumbuhan. Okey, so dia adalah haiwan herbivore lah. Jadi biasanya haiwan herbivore ni dia memiliki penglihatan apa? Okey, berikan sebab. Okey, kemudian apakah kepentingan pendengaran stereofonik? Dan yang terakhir ni adalah soalan kebat. Anda boleh cuba, sekiranya ada masalah anda boleh rujuk pada guru anda. Okey, setakat itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.